Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab walaula ajalun musamma laja'ahumul 'adzab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Yasta'jilunaka bil 'adzab wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Yauma yaghsyahumul adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaquluna dhuqu ma kuntum ta'malun. Ya ibadiyalladzina amanu in ardiya wasi'atun fa iyya fa'budu kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ankabut bermula daripada ayat 53 berakhir pada ayat 57-58 yang bermaksud, dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab, kalau bukan kerana waktu yang telah ditetapkan nescaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba sedangkan mereka tidak menyadari. Mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab, dan jika sesungguhnya neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang yang kafir, dan pada hari ketika azab menutup mereka daripada atas atau daripada bawah kaki mereka, lalu mereka Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan daripada apa yang telah kamu tentukan. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku sahaja. Setiap yang bernyawa akan merasai kematian, kemudian hanya kepada kami kamu semua akan dikembalikan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal kebajikan, maka mereka akan mendapat ditempatkan di tempat yang tinggi di dalam syurga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu Taala. Pada subuh yang mulia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu Taala ruang dan peluang lagi, insya-Allah dapat lagi terus kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Taala. Dapat lagi kita merasai nikmat kehidupan, dibangkitkan bagi kita setelah mana dimatikan kita. Alhamdulillah, dengan itu kita dapat terus-menerus melakukan amal-amal kebaikan. Jangan lupa berniat beriktikaf. Mudah-mudahan sepanjang kita duduk, paling tak ada Allah bagi kepada kita ganjaran pahala beriktikaf di dalam masjid. Dan alhamdulillah juga kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Maka kita berdoa kepada Allah
Semoga Allah memanjangkan usia kita dan kita dapat menemui Ramadan hingga sehari, 2 hari sahaja lagi. Mudah-mudahan. Tapi semuanya itu adalah ketentuan daripada Allah. Kalau kita memahami hakikat kehidupan, bukan kita yang mentadbir alam ini. Seperti mana yang kita bacakan tadi dalam solat kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang mentadbir alam ini. Bermakna segala apa pun yang berlaku, segala apa yang terjadi di alam dunia ini di bawah takbiran Allah Subhanahu wa taala. Sama ada hujan, panas dan sebagainya, ketentuan daripada Allah. Kita dalam kekuasaan Allah. Untuk itu alhamdulillah pada pagi ini kita dapat lagi meneruskan permulaan pagi kita ini dengan perkara yang baik. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dengan kita menuju ke satu jalan, ke majlis ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi kita jalan-jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam hadis-hadis Nabi menggambarkan ada orang yang melakukan amal kebaikan sehingga jarak dia dengan syurga itu tinggal sehasta sahaja lagi. Tiba-tiba di penghujung kehidupan dia tergelincir dia pada melakukan amal-amal kejahatan, akhirnya dimasukkan dia ke dalam neraka. Dan ada juga orang, kata Nabi, yang dia melakukan amal kebaikan, kejahatan, di antara jarak dia dengan neraka sehingga sehasta sahaja lagi untuk dipalingkan, dilontar ke dalam neraka. Tapi dia penghujung kehidupan dia, Allah Ta'ala dorongkan dia ke arah kebaikan, maka dia masuk syurga Allah Ta'ala. Sebab itu dalam hidup kita ni, kita tidak boleh terlalu, orang kata, optimis, terlalu confident. Kita hari ni dekat masjid, kita tak boleh confident sangat sampai bila-bila kita akan berada di masjid. Boleh jadi Allah ubah hati kita menjadi orang yang tidak mahu pergi ke masjid lagi. Maka doa kita, harap kita kepada Allah kena sungguh-sungguh harap dan doa. InsyaAllah seperti mana biasa, saya akan mulakan kuliah ini dengan memilih beberapa ayat daripada ayat Al-Quran untuk menjadi renungan. Saya memilih daripada ayat 53 surah Al-Ankabut. Dalam ayat ini Allah kata, dan mereka meminta kepadamu agar mereka segera diturunkan azab. Ada orang yang cabar begitu. Kalau betul, timpakanlah bala kepada kami, azab kepada kami, minta azab daripada Allah. Itulah perangai manusia. Kita tengok dalam suasana, ada manusia ajak orang pergi masjid, ada orang ajak manusia pergi surau, tapi ada juga ajak manusia pergi buat benda-benda maksiat. Itu benda biasa. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi orang yang ajak orang pergi masjid, pergi surau, melakukan kebaikan yang disebut oleh Nabi ya benar Adam, if'alil khair fa innahu miftahul jannah. Semalam saya bercerita dekat Tangkak, berkuliah di Tangkak, saya menceritakan tentang kisah Abdullah bin Ubay bin Salul. Mana Abdullah bin Ubay bin Salul ni dikhabarkan dia kalau sembahyang tu dia tunggu Nabi. Kalau nak sembahyang ni dia akan tunggu Nabi datang. Di pintu-pintu masjid dia tunggu Nabi. Dia tunggu Nabi tadi. Bila Nabi masuk, dialah orang yang akan memberitahu Rasulullah datang. Dan khabarnya Abdullah bin Ubay bin Salul ni, tuan-tuan, di sembahyang belakang Nabi. Belakang Nabi. Bukan orang yang tak pergi masjid, bukan orang tak pergi surau, bukan orang tak sembahyang, tetapi sembahyang belakang Nabi. Tapi sayangnya Abdullah bin Ubay bin Salul mati menjadi ketua kumpulan munafik. Mati masuk neraka. Itu kehebatan kalau kita rajin merenung dalam Al-Quran. Sebab itu daripada hadis yang ada, yang kita pernah baca, saya pernah baca kat sini rasanya, pada hadis yang ke-13 dari kitab himpunan hadis Qudsi,
Imam Al-Ghazali, dia berceritakan semua manusia itu walau bagaimana hebat pun tidak mustahil dia akan jatuh kepada kemusnahan. Kata dalam hadis itu, berapa banyak lampu yang telah terpadam, tertiup akan angin, dan berapa ramai, kata Nabi, orang yang ahli ibadat amal dia musnah kerana sifat bangga ujub, dan berapa ramai orang yang kaya binasa kerana kekayaan dia, berapa ramai orang yang miskin binasa kerana kemiskinan dia, dan berapa ramai orang yang sihat binasa kerana kesihatan dia, berapa ramai orang yang alim binasa kerana ilmu dia, dan berapa ramai orang yang jahil binasa kerana kejahilan dia. Dalam hadis yang ke-13 dari kitab himpunan hadis kursi itu kisah hadis tadi. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, dan mereka meminta kepadamu agar disegerakan, tunaikan azab, diturunkan azab. Kalaulah bukan kerana waktu telah ditetapkan, nescaya datang azab kepada mereka. Dari azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Itu kita tengok, belum datang. Macam hujan, dia belum turun. Bila turun, habislah. Tapi bila dia belum turun, azab itu belum datang. Kadang-kadang orang minta disegerakan, kita minta lah kita ni tidak disegerakan azab Tuhan bagi umat Nabi Muhammad ni. Dia tak buat satu lalu ditimpakan padanya azab-azab. Yang saya kata kepada tuan-tuan, kita takut tengok suasana hari ini, mutakhir hari ini, dalam tempoh 2 bulan ni, kalau kita tengok, takutnya apa? Ya, macam-macam benda orang buat. Orang baling Quran dalam longkang, orang berarak patung Hindu, orang nak ajak orang kempen pergi ke gereja, apa lagi, mentega terbang filem-filem ke arah itu, satu demi satu dalam tempoh sebulan 2 bulan ni. Manakala orang nak pergi ke masjid mengajar di agama, menjadi kepayahan pula. Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab, dan sesungguhnya neraka jahanam itu pasti akan meliputi orang kafir, kata Allah. Ingat, hidup kita ni macam mana sedap pun, menunggu kita ni sama ada syurga ataupun neraka. Pada hari ketika azab menutup mereka daripada atas, azab ni akan datang daripada atas ataupun dari bawah kaki mereka, maka Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan daripada apa yang telah kamu kerjakan. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumi ini luas, maka sembahlah aku. Bumi ini luas, satu planet daripada jutaan planet, luas, maka sembahlah aku di mana sahaja. Setiap yang bernyawa, kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, yang hidup pasti mesti mati. Walaupun dia gagah macam mana gagah, walaupun pengawal peribadi dia banyak, sampai masanya dia pasti akan mati. Yang hebat tu pun mati. Hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Seterusnya mati, maka kata Allah, kamu akan balik kepada Tuhan kamu. Dan orang-orang yang beriman, yang tak beriman mati, yang beriman mati, yang baik mati, yang jahat mati, yang zalim pun mati. Itu kita ingat. Maka akan kami tempatkan di tempat-tempat tinggal di dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Orang ni akan dapat masuk syurga Allah. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang membuat kebaikan. Mudah-mudahan tuan-tuan yang istiqomah buat benda baik ni, Allah Ta'ala masukkan tuan-tuan semua ke dalam syurga Allah SWT. Kerana jalan di dunia ni tuan-tuan, dia susah. Jalan dunia ni macam-macam halangan. Saya lepas nak pergi kuliah di Fekra Bukit Tepung, tu nak pergi tu air banjir. Lalu
Bila banjir tu tak lepas, yang lepas ni pergi pulak-pulak dekat Seri Gading sana tuan, pembasri banjir lagi. Bila tak lepas duduk, mana nak duduk di tepi air banjir tu, tengok air banjir tu. Nak jalan tak boleh lepas, airnya dalam. Tapi tiba-tiba datang seorang, nak pergi sana ke? Saya kata, ya, saya nak pergi ke Fekram, ke Kepung, ada kuliah. Naiklah naik saya, kata dia. Dia bawa hilap, naik dia. Tapi itulah kesusahan kat dunia. Semalam dalam program tautan kasih bantuan kepada asnaf kaki miskin semalam di Bukit Gambir pun saya pesan dengan yang hadir tu tadi. Inilah susah hidup dunia, insya-Allah ada orang tolong, tapi susah hidup akhirat, tuan-puan, saya kata tak ada orang tolong kita. Nafsi. Anak tak tolong, isteri tak tolong, adik-beradik tak tolong, saudara mara pun tak tolong. Jadi untuk itu mudah-mudahan dengan rajinnya kita duduk dalam majlis ilmu, maka Allah mudahkan bagi kita satu jalan ke syurga. Nak sampai sini pun tuan-tuan macam-macam halangan tadi. Kadang-kadang kalau daripada sana saya jalan, lampu tu hijau je. Hijau je terus cepat. Kadang-kadang merah, kejap-kejap merah, kejap-kejap merah. Itu halangan-halangan. Jadi tak nak ke tuan-tuan jalan, sekali jalan terus sampai. Jawab je nak, mudah. Jadi dengan menghadirkan diri dalam majlis ilmu, mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk sampai jalan-jalan untuk sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pagi ini kita menyambung kembali kuliah kita pada muka surat 129 daripada kitab. Kita kat sini dah, saya ingat dah 3 kitab tuan-tuan, 3 ke 4 kitab dah saya rasa. Bermula daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, kemudian beriman kepada Allah, kemudian kitab ni dan kitab hadis Nabi, hadis qudsi, dan 4 kitab dah tuan. Kitab-kitab yang wajib kita beriman kepadanya. Wajib beriman secara mutlak kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah, sama ada kita mengetahui namanya atau tidak. Sama ada kita mengetahui nama Rasul yang menerima atau tidak. Iaitulah yang dikatakan beriman secara ijmal. Percaya tak kitab Allah? Percaya. Walaupun kita tak tahu kepada siapa kitab itu diberikan. Yang penting kita percaya bahawa Allah datangkan kepada kita ni, ada kitab yang didatangkan kepada kita menjadi panduan, pedoman atau peraturan. Kalau tuan-tuan buka dalam Al-Quran, ada semuanya ada peraturan. Semuanya ada peraturan. Baik tuan-tuan nak berkahwin, nak menyusukan anak, nak cari rezeki, nak niaga, nak memberi hutang, nak tagih hutang, nak bagi harta pusaka, semuanya dalamnya itu ada panduan. Panduan itu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan kita. Kita dah tak payah nak buat lagi satu-satu peraturan sebab dah datangnya daripada Allah Ta'ala. Tapi seperti mana saya katakan kepada tuan-tuan, tergantunglah kepada manusia yang nak ambil. Manusia yang nak ambil daripadanya sebagai panduan kehidupan ini tadi. Kita juga wajib beriman secara tafsil, iaitu satu persatu kepada kitab yang diturunkan namanya oleh Allah, yang dinyatakan namanya oleh Allah SWT dengan kadar yang dinyatakan oleh Al-Quran dan disampaikan oleh Rasul-Rasul dengan tidak menambah dan mengurangkannya. Dikira kitab juga menurut hukum syaraknya. Apa yang terkandung dalam suhifah dan alwah, walaupun sedikit dan kecil, kerana ia juga diwahyukan oleh Allah kepada Rasul-Rasul supaya disampaikan kepada manusia. Walaupun suhuf Ibrahim dan Musa itu kita kena percaya, dia berbentuk lembaran-lembaran. Kalau Quran ni kitab, biasanya dia akan satu naskah yang
Banyak kan dipanggil, disusun menjadi sebuah kitab. Tapi ada juga yang berbentuk lembaran-lembaran. Saya ingat dulu kalau zaman kitab-kitab turas dulu orang baca, tuan-tuan, dia akan ambil satu daripada tu. Dan dekat rumah saya tu banyak kitab-kitab turas. Kitab turas ni kitab lama, kitab kuning. Dia akan tulis 1, 2, 3 pada kertas tu. Kita ambil satu, tarik. Kita tarik kat satu tu, kita keluar. Itu sekeping tu kita akan syarahkan, kadang-kadang sampai setahun, kadang-kadang sampai sebulan. Ambil satu, besok ambil yang kedua pula daripada lembaran-lembaran itu yang dirapatkan. Maka kitab yang diturut disebut namanya yang wajib kita beriman secara tafsil. Yang pertama, kitab Al-Quran. Ini lagi kena, iaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sebagai panduan bagi umat Nabi Musa. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai panduan bagi umat Nabi Isa. Dan yang keempat, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam sebagai panduan bagi umat Nabi Daud. Suhifah yang diturunkan, suhuf kepada nabi-nabi yang lain, antaranya suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam. Abu Udais Al-Hawalani rahimahullah telah meriwayatkan daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, katanya, aku telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berapakah kitab yang diturunkan oleh Allah? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 100 suhifah dan 4 kitab. Allah Ta'ala telah menurunkan kepada Adam 10 suhifah, kepada Syekh 50 suhifah, dan kepada Idris 30, kepada Ibrahim 10, dan dia menurunkan At-Taurat, Al-Injil, Al-Zabur dan Al-Quran. Itu dia je. Jadi kita percaya tuan-tuan, tapi hidup dah berpedoman dan berpandu kepada kitab Al-Quran itu sendiri. Kita tak boleh ikut kepada kitab Taurat, kita tak boleh hidup kepada kitab Injil. Baca boleh baca tak? Boleh baca tak? Nak baca, bacalah. Tapi untuk ikut tak boleh. Kita umat Nabi Muhammad kena memuliakan kitab Al-Quran. Kalau semalam saya tajuk beriman kepada Rasul, kena percaya kepada Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa. Orang Yahudi, dia percaya kepada Nabi Musa, tapi dia menentang Nabi Isa, Nabi Muhammad. Orang Nasrani pun begitu. Dia percaya kepada Nabi Isa, tapi dia menentang Nabi Muhammad. Kita orang Islam percaya kepada Nabi Muhammad, Nabiullah, Nabi Musa, Nabiullah, Nabi Isa pun Nabiullah. Cuma kita kena ikut berpandukan kepada kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi. Surah Al-Baqarah ayat 213. Manusia itu adalah umat yang satu. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi khabar gembira. Datangnya Nabi memberi khabar gembira dan pemberi peringatan, dan datangnya juga Nabi, tuan-tuan, dia beri peringatan dan menurunkan bersama-sama mereka kitab yang dengan benar untuk memberi keputusan antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Kalau kita tengok pada ayat 218 tu, surah Al-Baqarah tu, kita ambil ibrah pengajaran daripadanya. Kata Allah, dan manusia itu adalah umat yang satu. Apa maksud umat yang satu? Daripada bapa yang satu, ibu yang satu, iaitu Adam dan Hawa.
Bapa yang satu, mak yang satu asalnya. Tapi bila dia berkembang biak, dan berkembang biak, tak banyaklah kita tengok contoh kita lah. Dulu kita seorang, bila kita menikah tambah jadi 6 orang. 6 orang ni sekarang dah berapa pecah dah. Haji Jeff dah berapa kan keluarga agaknya kalau kumpul. Saya ingat satu rumah dah tak muat. Dia berkembang biak begitu, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi khabar gembira. Maka datangnya nabi untuk beri peringatan. Diutus. Mari kita dah baca kenapa tentang malaikat, kenapa tak diutuskan nabi dan rasul dari kalangan malaikat. Kita dah baca kisah malaikat. Maka datanglah para nabi untuk memberi khabar gembira dan memberi peringatan. Nabi bukan sahaja menceritakan tentang syurga, tapi malah Nabi cerita juga tentang peringatan adanya hari akhirat. Kalaulah tidak, tuan-tuan, maka siapalah agaknya yang akan beritahu kepada kita tentang adanya hari akhirat? Tak ada yang beritahu kita. Oleh kerana zaman Nabi ni, Nabi dah tak ada lagi, Nabi dah tak ada. Nabi Muhammad khataman nubuah, kesudahan Nabi, kesudahan Rasul. Maka yang memberi peringatan adalah para alim ulama. Kata Nabi, al-ulama warisatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Maka bila ulama datang, dia beri ingat tentang adanya besok, ada pahala, adanya dosa, adanya syurga, adanya neraka, adanya halal, adanya haram. Dia just hanya beri peringatan. Dalam hadis yang saya tak tahu saya ada bacakan tak kepada tuan-tuan. Hadis ni dia sebut sedap. Dia kata kenapa neraka yang dipilih. Tajuk hadis ni, kenapa neraka yang dipilih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathali wa mathalukum kamathali rajul aw qada nar faja'ala jannat wa firashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubuhunna anha wa ana akhidhu bihujadikum anin nar wa antum tuflituna min yadayhi. Kata Nabi daripada Jabir radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa perumpamaan aku dengan perumpamaan kamu, kata Nabi, perumpamaan aku dengan kamu, kata Nabi, adalah seperti seorang lelaki yang duduk berdekatan dengan unggungan api. Okey, saya rasa tuan-tuan jelas. Perumpamaan aku dengan kamu seperti seorang lelaki, kata Nabi, yang duduk dekat unggungan api. Kalau waktu maghrib tuan-tuan nyalakan unggungan api, biasanya kalakatu akan datang, unggas-unggas akan datang. Maka lelaki yang duduk dekat unggun api itu akan ambil kain selendang untuk halau unggas tu, kalakatu tu, jangan masuk, nanti kau jatuh dalam api, nanti kau jatuh dalam api. Maka dihalau. Maka kata Rasulullah, aku pun begitu. Aku datang kepada kamu ni, kata Rasulullah, bawa agama. Bawa agama. Aku tarik tangan kamu, kata Nabi, aku tarik kain kamu, kata Nabi, binatang-binatang supaya jangan sampai jatuh ke dalam api. Maka aku pun, kata Rasulullah SAW, berusaha memegang simpulan kain kamu supaya kamu jangan jatuh di dalam jurang api. Faham maksud dia? Aku pula, kalau tadi orang lelaki tadi dihalau, unggas dia terbang tadi nak masuk api dihalang, aku ni pegang kain kamu supaya kamu tidak jatuh dalam api ni, makna dalam api neraka Allah. Tetapi sayang, namun banyak dari kalangan kamu yang masih juga untuk melepaskan diri daripada pegangan aku. Faham maksudnya tadi? Bila aku bawa agama ni kepada kamu, kata Nabi, aku bawa agama ni kepada kamu, tujuan dia, kata Nabi, ialah nak lepaskan kau daripada neraka.
Tujuan dia gitu. Tapi sayang, kata Nabi, ada juga orang yang nak lepaskan diri dia daripada agama. Itu yang kita cerita berkaitan dengan dalam filem yang minta nak bebas tu. Anak yang umur berapa tahun, 18 tahun nak bebas. Macam dia kata butterfly bebas, dia nak bebas macam tu. Yang kita dengar hadis ni, hadis dalam kitab ni disebut ada nak bebas. Nabi bawa agama dia kepada kita, bukan nak susahkan kita. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau kita hidup ni tidak ada beragama. Macam mana kita nak mengarungi kehidupan ni kalau hidup dengan tidak ada agama kita ni? Bangun pagi tak apa yang kita buat. Sampai ke petang, sampai ke malam, makan, minum, peraturan, semua tidak ada peraturan. Maka kata Nabi, aku bawa kepada kamu, dia kata menurunkan kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama-sama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan. Ini sebenarnya Quran. Kadang-kadang dia kata wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, ubat, penawar. Kadang-kadang syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, kadang-kadang sebagai furqan, pembeda. Kadang-kadang sebagai, Allah Ta'ala kata, sebagai kitab. Kadang-kadang sebagai pemberi peringatan, tanzil, peringatan. Kadang-kadang dia kata sebagai pembeda yang betul dengan yang salah. Kadang-kadang Allah kata sebagai penawar. Orang kita, dia baca juga Quran ni tuan-tuan, just hanya untuk menjadikan sebagai penawar. Ada orang kita rajin baca daripada surah Al-Mulk sampai pada ayat ke-14. Pada surah Al-Mulk tu kita jumpa ayat ke-14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dulu saya diajar ayat tu tentang kelebihan ayat itu, dan meninggallah yang ajar saya itu, untuk beradab dengan orang ke, untuk temu duga ke dan sebagainya. Dulu zaman tu. Jadi orang kita kadang-kadang baca ayat Quran ni untuk menyembuhkan penyakit-penyakit gangguan. Tapi sebenarnya dia menyeluruh. Terutamanya penyakit-penyakit masyarakat yang hari ni. Bila kita ikut benda tu, kadang-kadang dia sebagai pembeda yang betul dengan salah, nak tengok mana betul, mana salah, tengok Quran. Tengok Quran. Sebab manusia ni dia ada pandangan, pendapat masing-masing. Masing-masing kita ni ada pandangan dan pendapat yang berbeza. Bukan kita, orang kata yang lain, satu dalam masjid, dalam surau. Malah kadang-kadang kita daripada perut yang sama pun pandangannya berbeza. Setuju? Betul? Zaman Nabi Adam, anak beranaknya, perangannya berbeza antara satu sama lain. Kan? Maka untuk memberi keputusan, datang keputusan ini, sebab itu bila kita sembahyang Jumaat, biasanya kita akan dengar, ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kamu berbantah-bantah dalam satu perkara, tiap-tiap hari Jumaat dia baca ayat 59 ni, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah. Maksud mengembalikan kepada kitabullah ialah kita ikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau ini orang buat, maka selesai masalah. Tapi hari ini orang tak nak buat, tak nak balik kepada apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Orang tak nak ikut ajaran yang ada dalam Quran. Jadi sampai bila pun takkan selesai. Tuan-tuan ambil konsep senang. Dalam Quran kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dalam benda yang baik, Allah suruh kita ni bertolong-tolong. Benda baik, tolong. Orang nak buat benda baik, kita tolong. Orang nak buat kerja baik, kita tolong. Orang nak buat kerja jahat, kita jangan tolong. Ini yang Islam ajar kita, tuan-tuan. Yang kita belajar juga dalam hadis Nabi juga kata apa kan?
Dalam hadis Nabi juga kata, siapa yang mudahkan urusan orang Islam dekat dunia, Allah akan mudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau semua orang pegang kepada ajaran itu, sebenarnya tak ada masalah. Tapi seperti mana saya sebut dekat Masjid Bandar Muar dulu, berkaitan dengan ayat innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Kalau semua orang mengatakan arak itu tak bagus, insya-Allah selesai. Yang susahnya ada orang yang nak minum arak dia kata bagus. Orang yang tak minum arak dia kata tak bagus. Kita pun jadi kelang kabut. Berkaitan dengan orang mengajar. Saya kuliah dekat rumah Tuan Haji Syukur. Orang tanya, macam mana orang mengajar ni Ustaz? Ada yang mengajar agama ni tuan-tuan, dah 47 tahun dia mengajar agama. Bukan 40 hari. 47 tahun mengajar agama. Satu tempoh masa yang panjang. 47 tahun kalau mengajar agama. Saya ingat dulu kalau saya mengajar, umur saya mungkin lebih kurang 18 tahun saya mengajar. Sekarang umur saya dengan menghitung hari untuk genap 57. Dan nak masuk 57 dia berapa hari yang gini ni? Nak masuk 57. Daripada umur 18 tahun, sekarang umur dah nak masuk 57 tahun. Berapa hari je lagi ni? 6 hari lagi. Masuk umur. Kerja tuan. Jadi begitulah orang yang isap rokok. Kalau orang yang isap rokok dah 40 tahun, tuan-tuan suruh dia berhenti isap rokok, agak-agak dia marah tak? Bini dia kata bodoh kadang. Orang yang dah biasa makan, tiba-tiba disuruh berhenti makan, marah tak agak-agak? Marah tak agak-agak? Sama juga tuan-tuan, orang yang dah kerja ngajar ni tuan, tiba-tiba nak suruh dia berhenti ngajar, agak-agak marah tak? Marah tak? Tapi nak buat macam mana? Manusia begitu. Maka antara mereka manusia tentang perkara yang mereka persisihkan. Dulu saya pernah cerita kepada tuan-tuan kisah Ummu Kahlah. Dalam surah Al-Mujadalah, kisah Ummu Kahlah, yang mana Ummu Kahlah ni suami dia menziarkan dia. Suami dia kata, aku lihat kau ni seperti sama seperti tongking ibu aku sendiri. Ummu Kahlah dia memang study betul Quran. Jumpa Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Nabi pun tak beri jawapan pada ketika tu sebab hukum zihar pada ketika tu tak turun. Ummu Kahlah ni dia punya bagus. Dia jumpa Nabi. Masalah kita hari ni tuan-tuan, apa yang berlaku dalam masalah kita, orang kita tak nak rujuk kepada orang-orang alim. Ini yang jadi masalah ni tuan, tidak rujuk kepada orang-orang yang ada pengetahuan tentang agama itu sendiri. Kita baca juga dalam surah ayat 159 tu tuan-tuan, yang saya baca dalam kalau tuan-tuan rajin baca dalam kitab Tafsir fi Zilalil Quran, krisis ketaatan kepada pemimpin pada ketika itu, di mana pemimpin tu dia minta nyalakan lengkunan api, masuk dalam api seorang-seorang. Lalu berkata seorang daripada yang ramai, kami ni disuruh taat kepada Allah, taat Rasul ni, supaya kami lepas daripada api. Macam mana kami nak masuk? Kami mesti jumpa dulu Rasulullah, tanya Rasulullah. Lalu mereka datang jumpa Nabi. Ni nak masuk tak ya Rasulullah? Kami nak masuk dalam api ni. Panglima perang dah perintah kami masuk dalam api ni. Kata Nabi, kalau kamu masuk dalam api tu, kamu akan terus masuk dalam api, kamu tak akan keluar selama-lamanya. Di situ nak ngajar kepada kita bahawa taat ya ayyuhallazina amanu ati Allah tu taat yang mutlak, wa atiur rasul tu taat mutlak, wa ulil amri minkum, pemimpin bersyarat. Contoh, kalau suami kita perintah kita supaya jogging, pakai suspender aja, nak taat tak? Tak ada taat. Kita semayang pun tuan-tuan, imam ni dia baca salah, siratal ladzina an'amta alaihim, kita buat apa? Mufarakah, walaupun 5 minit. Maknanya bila dia melencong, kita kena tinggalkan. Itu dia faham.
Habis hujung ayat itu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Bila kamu berbantah, hujung dia kata, maka hendaklah kamu kembali kepada kitabullah. Tapi sekarang ni, kitab ni tuan-tuan, orang hanya letak tempat-tempat yang tinggi. Faham maksud saya ni? Susun lah. Kita bila masuk masjid, kita tengok, oh cantik, tersusun. Masuk surau, cantik, susun lawa hajatan. Dia menjadi sebagai hiasan dinding meja kadang-kadang. Tengah-tengah tempat jadi sebegitu. Setuju tak setuju? Iya tuan-tuan. Kadang-kadang rumah kita ni bukan buruk dia baca, tapi buruk disimpan. Mana Quran? Entah mana agaknya. Atas para tu tinggi. Tu kalau robok baju tu ke atas robok tu. Kenapa? Kerana muliakan dia. Kita letak tempat tinggi ustaz. Tapi bila buka, berdebu. Ni kita dah nak Ramadan ni tuan-tuan. Dah tengok-tengok belum? Dah buka-buka belum Quran? Dah tengok-tengok belum buka? Dah buka-buka tak Quran? Tarikkan telefon tu hari ni cukup mengganggu gugat kita. Sendiri tanyalah, tengok Quran dengan tengok telefon, mana lebih lama? Duduk ngadap telefon ni, tak payah banyak. Sekali ngadap tu 5 minit cukup lah. 5 minit. Itu sekali ngadap. Kalau 10 kali, tak 50 minit. 50 minit tu kalau kita baca Quran, berapa puluh ayat dapat tu. Ini musim-musim zaman sekarang ni tuan-tuan. Kita sebut bab-bab itu. Maka datangnya Quran itu dia kata supaya tentang perkara yang mereka perselisihkan, maka Quranlah yang menjadi pemutus dalam bab itu tadi tuan-tuan. Sampai situ kita berhenti. Insya-Allah panjang usia kita sambung balik nanti pada tajuk pada muka surat 132 berkaitan dengan kitab Al-Quran itu saja, khusus berkaitan dengan kitab Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu dari segi ibadat, dari segi akidah, muamalat, jinayah, akhlak, kisah anbiya, dan macam-macam perkara yang ada dalam Quran yang kita boleh ambil ibrah, pengajaran daripadanya. Jadi sampai situ dulu insya-Allah. Panjang usia kita sambung pada lain masa lain ketika insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awlina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dzikir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.